Di sini menunjukkan kasih kepada Rasulullah SAW ini luar biasa. Dan kesahan kasih mereka itu jelas terbukti dalam tarikh Al-Khulafa oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah dan didapati tubuhnya makin lama makin kurus kerana cintanya kepada Rasulullah SAW. Ini selepas dia menjawab jawatan khalifah. Bayangkan, kerana cintanya kepada Rasulullah SAW. Sayyidina Umar, siapa tak kenal Sayyidina Umar? Tak kala berita kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dengan tegas menyatakan, siapa yang kata Muhammad mati, aku akan bunuh dan pancung dia. Kenapa? Kerana teramat cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat pula Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habasyi yang menjadi muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, tak sanggup lagi untuk azan. Kerana tak kala menyebut kalimah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka berjurai air matanya, sebab dadanya, emosinya tak dapat mengawalnya, dan akhirnya beliau berpindah menuju ke Syam, menetap di sana. Dan dikatakan satu ketika beliau pernah bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia musafir untuk menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maqam Rasulullah. Bilal bin Rabah Al-Habasyi di ujung usianya, dalam sakaratul maut, isterinya melihat keadaannya seperti itu, lantas mengungkapkan, wahazna, alangkah duka citanya. Maka Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habasyi radhiyallahu an mengumpulkan sekuat tenaga yang ada, lalu mengubah ucapan isterinya dengan berkata, wa farhatah, alangkah gembiranya, ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa sahbah, besok kami akan bertemu dengan kekasih-kekasih kami, iaitu Muhammad dan juga sahabat-sahabatnya. Ucapan seperti ini juga disebut kepada Huzaifah bin Yaman dan juga ramai sahabat-sahabat Nabi, menggambarkan kepada kita betapa mereka cinta dan mereka kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah cinta dan kasih pengorbanan hakiki. Saya telusuri satu kisah yang pelik dan ajaib. Bagaimana seorang sahabat Nabi bernama Zaid ibn Dasinah radhiyallahu an berada di kota Mekah, ditawang oleh orang Mekah, lalu dihukum dengan satu hukuman yang amat dahsyat, iaitu dipotong tangan kakinya, mengikut sendi-sendinya, terpancur darah keluar, mulutnya tak lekan daripada zikrullah. Lalu kata Abu Sufyan yang ketika itu belum memeluk Islam, wahai Zaid, kamu nak ke tidak jika sekiranya kamu dibebaskan dan Muhammad mengambil tempat kamu dihukum ketika ini? Lantas dia jawab, wallahi, kalaulah satu duri yang kecil akan masuk ke dalam kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contohnya duri semalu katakan, duri yang kecil masuk ke kaki Rasulullah sallallahu, aku sanggup nyawaku menjadi galang ganti. Bila dengar macam itu, akhirnya dia dibunuh. Dan kata Abu Sufyan yang menyaksikan hal tersebut dengan satu ungkapan yang masyhur, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Tidaklah aku tengok orang yang kasih kepada seseorang melebihi para sahabat Rasulullah
yang kasih kepada Muhammad, kasih dengan sekasih-kasihnya. Saya boleh bariskan banyak kisah-kisah seperti Nusaibah, seperti kisah yang dipamerkan oleh sahabat-sahabat yang lain yang sanggup menjadikan dirinya galang ganti semata-mata untuk mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah apabila kita melihat bagaimana kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaina min waladina wa min abaina wa ummahatina wa minal ma'il barid. Lebih kurang maksudnya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah terlebih kami kasih daripada anak kami, daripada ibu bapa kami, bahkan daripada air sejuk yang diberikan ketika dahaga yang amat sangat ketika musim panas. Walaupun begitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seutama-utama yang dicintai.